Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan oleh Pencipta. Sekurang-kurangnya masih ada kesempatan untuk bersuara dari hal keadaan yang mana mungkin perkara itu menjadi rumit di dalam negara kita, khususnya untuk generasi kita yang akan datang. Sekarang mari kita bincangkan. Kita bincangkan dari hal keadaan semasa sebuah negara yang kita perhatikan. Jika kita orang-orang yang prihatin, yang memikirkan dari hal umat, tentu kita akan rasa terpanggil untuk bercakap dari hal umat. Bagi secawan sini. Ya sini. Sana. Maaf, kita sambung semula. Petang-petang begini kita minum teh. Kalau ikut Rasulullah, katanya jika kita minum air, hendaklah kita hirup, jangan kita teguh. Jadi terpulang. Ada hadis yang mengatakan, itu sabda Rasulullah. Dan sama ada kamu dengar atau tidak, kamu cari kebenarannya atau tidak, itu terpulang. Dan bagi aku sebenarnya, aku sampaikan hadis yang aku dengar dan aku belajar. Tapi tidak aku katakan hadis jilid berapa dan nombor berapa. Itu kalian cari sendiri. Carilah. Sekarang aku nak bercakap dari hal negara kita. Aku harap hari ini aku lebih tenang. Lebih tenang untuk aku sampaikan. Untuk kita sama-sama fikirkan. Walaupun kita tidak kupas secara tuntas, tapi sekurang-kurangnya dapat diserap oleh orang-orang yang berkesempatan untuk dengar. Sekarang musim PRN negeri Johor. Cuba kita perhatikan. Masing-masing sebenarnya keluar turun padang dan buat pelancaran jentera pilihan raya negeri. Tak kiralah sama ada dari parti Perikatan, parti BN, UMNO, Muda, Gerakan atau apapun. Tak kiralah sebenarnya. Tapi masing-masing akan bercakap dari hal nasib rakyat. Dari hal mereka lah yang konon-kononnya nak memperjuangkan nasib rakyat. Tapi apabila diberi tampuk, diberi kuasa, tak ada perubahan yang berlaku. Yang ada cuma penipuan dan pembohongan. Yang semakin kaya adalah diri sendiri, keluarga, dan saudara mara. Nasib rakyat terbiar. Ladang kecil selamanya menjadi kecil. Nelayan kecil hingga sekarang masih nelayan kecil. Peladang kecil
peniaga kecil. Selalu aku sebut dan ulang-ulangkan. Peniaga kecil, peladang kecil, petani kecil, usahawan kecil. Nasib tak berubah. Sekarang secara pribadi ini pandangan aku secara pribadi. 62 tahun UMNO diberi peluang untuk memimpin. Diangkat di julang, disembah untuk memimpin bangsa Melayu dan rakyat di negara kita khususnya. Apa yang kita dapat? Melainkan ditipu, dianiaya oleh mereka-mereka yang berkepentingan. Khususnya pemimpin UMNO. Orang-orang yang berada di tahap menteri, di tahap YB. Mereka merompak, menyamun, ambil duit anak yatim, ambil duit peruntukan untuk bina masjid, madrasah, surau, untuk orang-orang fakir dan miskin, digunakan untuk kepentingan sendiri. Adakah kamu tak sedar dan orang-orang UMNO? Kamu tidak malu? Tak ada perasaan malu kah? Aku tak bercakap dari hal Tuhan. Aku tak bercakap. Kerana orang-orang macam kamu, pemimpin UMNO, khususnya mereka yang berpangkat dan berjawatan tinggi, yang makan hasil titik peluh rakyat, yang selewengkan titik peluh rakyat, yang gunakan wang rakyat untuk peribadi kamu. Bahkan ada pemimpin UMNO yang sudah dijatuhkan hukuman. Hingga sekarang masih diberi peluang untuk buat rayuan demi rayuan demi rayuan demi rayuan. Sistem kehakiman apa yang mengadili mereka? Sistem keadilan, sistem kehakiman, sistem penguasaan, sistem pihak berkuasa yang tidak telus, yang tidak lurus, yang bengkok. Jika kita duduk di dalam sistem yang tidak lurus, yang bengkok, bagaimana kita mahu meluruskan? Bagaimana kita mahu berlaku adil pada rakyat yang kamu sangka rakyat ini bodoh, yang boleh kamu tipu, yang boleh kamu aniaya, sedangkan gaji kamu dibayar oleh rakyat, diambil dari rakyat. Bagaimana bangsa Melayu, aku bercakap dari hal Melayu, khususnya orang-orang UMNO, sehingga hari ini masih tak mahu sedar, dan masih kamu sertai mereka, menyokong mereka untuk membodohkan generasi kamu sendiri. Bagi aku, secara pribadi, jangankan kamu pemimpin UMNO, jangan. Cukup sekadar kamu penyokong-penyokong UMNO, penjilat UMNO, pengampu UMNO, kamu tak ada tempat. Walaupun sekuman
di mataku. Tak ada. Dan aku tak pernah mendoakan kebaikan untuk kamu. Melainkan aku mendoakan bala dan bencana untuk kamu. Kamu khianati bangsa kamu, khususnya orang-orang UMNO. Masing-masing orang-orang UMNO, pemimpin UMNO turun padang, mengatakan mereka lah yang benar. Mengatakan bahawa segala tuduhan yang disampaikan kepada pemimpin mereka yang dahulu, kepada presiden mereka, adalah fitnah, adalah rekaan. Sedangkan bukti berlambat-lambat, kamu masih katakan itu fitnah. Dan sistem kehakiman sentiasa memberi ruang dan peluang. Penipuan bukan sedikit, rompakan bukan sedikit, penyelewengan bukan sedikit, berbilion-bilion. Tapi untuk orang kecil, untuk orang kerdil, satu tin susu cukup untuk meletakkan mereka di dalam penjara, untuk dijatuhkan hukuman. Dan bagi bekas anggota tentera, teroka sekadar untuk tapak rumah, dijatuhkan hukuman, didenda, diberikan tekanan. Tapi untuk mereka yang jual tanah reserve Melayu, yang merompak, yang merugikan rakyat, baik di dalam saham sawit, baik di dalam saham LGBT, baik di dalam saham... Maaf, kenapa aku katakan saham LGBT? Kerana kamu adalah penyokong-penyokong LGBT. Bermakna, orang yang menyokong kamu termasuk orang yang membeli saham LGBT. Termasuk penipuan 1MDB, rompakan dan penyelewengan 1MDB. Bukan tidak ada bukti, tapi masih diberi rayuan dan rayuan dan rayuan. Bagaimana sebenarnya pemimpin yang bercakap dari hal rasuah sebenarnya adalah pemakan rasuah? Pemimpin yang bercakap dari hal wajib membayar cukai, pemimpin sendiri lari dari cukai. Bahkan apabila dihadapkan ke mahkamah, ternyata bersalah, masih diberi tempat untuk buat rayuan demi rayuan demi rayuan. Jadi bagi aku, jika UMNO lah yang orang Johor pilih, tidak ada perkataan yang lebih baik dari bodoh yang bertubi-tubi. Kamu bodoh kerana memilih pemimpin yang ternyata bersalah. Kamu masih katakan itu fitnah. Bagaimana dengan solat kamu, mengucap kamu? Adakah sebenarnya kamu masjid, balik, pergi, balik dan pergi, dalam keadaan sebenarnya kamu menyokong pemimpin yang makan harta anak yatim? Dalam keadaan sebenarnya kamu menyokong mereka yang rasuah, yang seleweng, yang makan riba? Bagaimana dengan solat kamu? Adakah kamu rasa
hidup di dunia ini. Adakah kamu katakan bahawa sebagaimana yang dipesan oleh ustaz Wahabi kamu, yang mengatakan bahawa pintu taubat sentiasa terbuka? Adakah kamu rasakan bahawa kamu adalah penghimpun dosa? Lalu kamu tunaikan umrah atau menunaikan haji, dan kamu rasa dosa kamu sudah diampun, kamu lebih suci dari seorang bayi yang baru dilahirkan. Adakah kamu rasa Tuhan itu hamba kamu, dan kerja Tuhan hanya memaafkan dan memberi pengampunan kepada kamu? Tak kiralah kamu makan harta anak yatim, kamu anaya fakir miskin, kamu anaya peladang kecil, petani kecil, kamu seleweng, kamu rasuah, kamu merompak, kamu menyamun, dan kamu katakan bahawa Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Adakah kamu rasa Tuhan itu hamba kamu? Mekah dan Madinah itu sebagaimana alas kaki, tempat kamu sucikan kaki kamu yang bergelumang dengan najis dan kekotoran. Adakah? Tuhan bukan hamba kamu, yang mana kerjanya sentiasa mengampunkan kamu, memaafkan kamu. Kamu bersalah kepada rakyat, kepada insan, kepada manusia, dan dosa kamu tidak terampunkan. Tidak terampunkan. Dosa kamu pada generasi, penipuan kamu pada generasi, kezaliman kamu pada generasi tidak terampunkan. Dan penyokong-penyokong kamu, penyokong-penyokong kamu, orang-orang UMNO, sebenarnya kamu seret mereka ke dalam Jahannam. Hazihi Jahannam allati kuntum tu'adun. Kamu penipu. Melayu bangsa di bawah kepimpinan bangsa Melayu itu sendiri. Di bawah kepimpinan kamu, UMNO khususnya. Jom kita bercakap secara terbuka. Kamu tak bercakap dari hal sistem pertahanan negara. Kamu tak bercakap dari hal bagaimana untuk memajukan sebuah negara. Bagaimana untuk membasmi kemiskinan, untuk membantu menaikkan taraf hidup rakyat kamu. Tidak. Bagaimana mungkin kamu boleh bantu rakyat, sedang harga ayam, harga telur, harga sayur, harga ikan pun tak boleh kamu selesaikan? Bagaimana rakyat boleh terbantu oleh pemikiran-pemikiran pemimpin yang sedangkal kamu? Yang sedangkal kamu. Jika harga ayam pun kamu tak boleh selesaikan, harga telur pun kamu tak boleh selesaikan, harga minyak masak pun kamu tak boleh selesaikan, masalah pendatang asing, masalah pukat tunda, pukat harimau yang masuk di lautan kita, di perairan kita, yang menyebabkan nelayan-nelayan hilang rezekinya, yang mana jaring-jaring nelayan turut dikaut oleh pukat harimau.
bagaimana sebenarnya kamu menjaga sempadan jika inilah pimpinan yang ada di dalam sebuah negara? Tak kala negara-negara lain melengkapkan negara mereka dengan jet pejuang, sistem persenjataan. Negara kita, apa yang ada? Menteri Pertahanan, apa yang kamu buat? Menteri Pertanian, apa yang kamu buat untuk memajukan pertanian? Menteri-menteri kelautan, perikanan, apa yang kamu buat untuk naikkan taraf nelayan? Selama-lama nelayan dengan bot kecil, dengan perahu bocor, jaring yang koyak, jala yang robek dan rabak. Apa yang kamu buat? Pada zaman pula, sekarang aku ingatkan kembali, pada zaman pemerintahan Parti Harapan, bagaimana Menteri Pertanian mengatakan bahawa bagi nelayan kecil dan bagi rakyat diumumkan harga telur akan diturunkan sebanyak 2 sen. 2 sen. Itu ke yang boleh dibuat oleh Menteri Pertanian pada zaman pemerintahan Parti Harapan? Pada zaman pemerintahan BN, tak syak dan waham lagi. Semua harga akan meningkat naik. Tak boleh dikawal. Kerana BN sebenarnya, orang-orang UMNO sebenarnya bijak dan pandai. Bijak menipu, bijak merompak, bijak berbohong. Bijak segala pijak. Yang dipijak adalah rakyat jelata dan marhain. Bahkan dikenakan cukai GST. GST tak berat bagi kamu. Bahkan dengan selamba berkata bahawa harga kangkung turun, kenapa tak sokong kerajaan? Belacan tidak dikenakan GST. Cencalok tidak dikenakan GST. Adakah seorang Perdana Menteri bercakap begitu? Siapa sebenarnya yang kamu perbodohkan? Tidakkah rakyat rasa dibodohkan, diperbodohkan dengan kata-kata tu? Apa kata Ahmad Mazlan? Ni orang Pontian. Apa katanya? Kalau tak mau bayar cukai, duduklah di bulan. Jangan duduk di negara ni. Jangan duduk di Malaysia. Sekarang PM kamu lari dari cukai, tak bayar cukai walau sedikit pun. Kenapa kamu tak suruh menteri kamu duduk di bulan ni? Dari mana kamu dapat wang sebenarnya untuk bayar denda kamu? Bagaimana? Wahai Ahmad Mazlan, berapa banyak harta kamu, aset kamu? Dari mana kamu dapat? Orang Pontian, aku tengok tak kaya pun. Berlambak-lambak. Yang susah hidupnya. Yang sukar hidup. Yang kaya engkau. Bahkan, apa kau kata, wahai Mazlan? Kalau dah tahu susah, buatlah lebih dari satu kerja. Saya sebagai menteri pun buat lebih dari satu kerja. Masak, membasuh, kemas rumah. Saya daripada kerja yang saya buat sebagai menteri. Itu kata-kata seorang menteri yang sebenarnya membodohkan rakyat.
Semudah tu seorang menteri bercakap. Alangkah bodohnya seorang menteri yang membodohkan rakyat, dan alangkah bodohnya rakyat yang masih memilih pemimpin-pemimpin yang zalim, bodoh, penipu, dan pembohong. Pemimpin bodoh hanya boleh membodohkan rakyat yang bodoh-bodoh. Sebagaimana ustaz yang bodoh hanya boleh membodohkan rakyat yang memang sedia bodoh. Zaman PH, tolak cerita UMNO di zaman Parti Harapan. Apa kata Menteri Pertaniannya? Katanya rakyat digalakkan, yakni nelayan kecil, petani kecil, untuk menambah pendapatan, maka rakyat digalakkan untuk menanam nenas di halaman rumah, di belakang rumah. Dan nenas tu nanti boleh dijual dan boleh menambah pendapatan mereka seisi keluarga untuk menampung kos sara hidup. Ini satu menteri yang sehabis-habis bodoh. Sehabis-habis bodoh. Sekarang kau nak tengok dekat rumah kau, dekat rumah saudara mara kau, keluarga kau, berapa banyak nanas yang kau tanam belakang rumah. Aku nak tengok berapa banyak nanas. Ke nanas aku balingkan ke muka kau. Jadi menteri tapi bodoh. Dan kau bodohkan rakyat. Engkau dulu tanam nanas. Keluarga engkau, saudara mara engkau dulu tanam nanas belakang rumah. Dan kau tunjukkan pada orang lain. Ini satu lagi. Di dalam zaman PH. Masuk akalkah? Rakyat disuruh minum minyak sawit satu hari satu sudu. Kerana katanya penuh dengan vitamin. Menteri apa ni? Sekarang aku nak tengok kau minum minyak tu. Aku nak tengok kau minum minyak. Satu hari satu sudu. Lagi bagus satu hari satu sendok. Lagi bagus satu hari satu mangkuk. Kerana mangkuk hayun macam kau memang suka membodohkan rakyat. Ini terbaru. Ini terbaru pula. Di dalam berkempen di Tanjung Piai, di dalam berkempen, ada pemimpin yang mengatakan bahawa tanam buah markisa. Markisa tengkorak engkau. Masa inilah sebenarnya kau bagi kita, apa katanya? Kita baru saja bagikan tin minyak pelincir, minyak hitam untuk belia. Kerana kamu ada yang dah lama tak tukar minyak enjin, jadi kami berikan minyak enjin. Hei, masa nak PRN ni lah baru kau nak bagi satu tin minyak enjin. Sebelum pilihan raya kenapa kau tak bagi? Kenapa kau tak bagi? Masa ni lah kau nak bercakap dari hal pengangguran. Dari hal bercakap rakyat tak perlu lagi ke Singapura. Kita akan panggil yang dari Singapura. Tak perlu lagi. Kita akan adakan pekerjaan di dalam negara kita. Kita bagi peluang pekerjaan. Kita basmi kemiskinan. Siapa yang cakap dulu sebenarnya rakyat tak perlu lagi bekerja di Singapura? Apabila kamu, Parti Harapan, PKR, Keadilan, PPBM, apabila kamu diberi peluang
untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin. Tak ada peluang pekerjaan yang kamu bagi. Dan orang kita masih berulang-alik ke Singapura untuk bekerja. Baik UMNO, baik keadilan, baik amanah, tak bercakap dari hal perkara-perkara, hala tuju sebuah negara. Kalau inilah pemimpinnya, negara kita diambang musnah. Dengan sistem pertahanan, dengan peralatan sistem pertahanan yang tidak ada, yang serba lemah, yang sedia reput. Bagaimana nak pertahankan negara seandainya negara kita diserang oleh pihak luar? Kerana dunia sekarang diancam perang. Bahkan negara kita untuk beli drone, untuk sistem pertahanan negara pun tak kala ni kerajaan tak punya duit. Tapi untuk adakan pilihan raya, kamu belanjakan bukan sedikit. Semata-mata kerana kamu tamatkan kuasa dan nak lepas dari hukuman mahkamah. Ini semua dirancang oleh kluster mahkamah. Dan penjilat-penjilat kluster mahkamah yang makan rasuah. Tutup cerita politik. Aku nak bercakap dari hal orang-orang Melayu yang bercakap dari hal ilmu makrifat. Ini bulan 2. Ini bulan 2. Ada ustaz yang mengatakan bulan ni lah tsunami buatan manusia akan berlaku, yang mana Johor akan tenggelam. Sebahagian daripada tanah Melayu ini akan tenggelam. Maka sudah ada laluan khusus untuk selamatkan diri. Hai, ustaz. Ini dah bulan 2. Ini dah bulan 2. Kalau masuk bulan 3, perkara itu tak berlaku. Engkau aku benam-benamkan. Engkau aku tenggelamkan. Tak habis-habis. Apabila seorang Islam yang mengatakan berilmu, bukan bercakap dari hal umat, untuk majukan umat, naikkan taraf hidup umat. Tidak. Balik-balik bercakap tentang dukhan, asap tebal. Balik-balik bercakap tentang dajjal. Balik-balik bercakap tentang banjir besar yang akan melanda, yang akan menenggelamkan tanah air. Balik-balik bercakap tentang senjata keris. Balik-balik bercakap tentang Imam Mahdi. Jika bercakap dalam makrifat, manakala orang-orang makrifat bercakap dalam makrifat, tak habis-habis tentang Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, Ya Ahad Allah Muhammad, Ya Muhammad Ahad Allah, yang mengatakan bahawa Muhammad itu Allah. Sekejap Ahmad, sekejap Muhammad, sekejap Ahad. Kalau macam tu hebat engkau bercakap dari hal Allah, macam tu kenal engkau akan Allah, kenapa engkau tak pulihkan keadaan negara ni? Kenapa engkau tak basmikan kemiskinan di dalam negara? Kenapa engkau tak musnahkan, engkau tak hapuskan pemimpin-pemimpin yang korup, yang penipu, yang seleweng, yang pembohong, yang zalim? Bukankah engkau kenal Allah? Tak habis-habis bercakap dari hal ilmu. Aku katakan bahawa ilmu yang ada pada engkau tidak manfaat kepada umat. Engkau berhayal dari hal nak selamatkan umat.
Engkau bercakap dari hal Mahdi, dari hal Dukhan, dari hal akan diserang oleh mereka yang bermata sipit. Engkau yang bermata sipit, engkau tu yang Dajjal bermata satu, engkau yang tidak melihat, tidak berpijak di bumi nyata. Engkau yang tidak membela nasib umat. Engkau hanya menakut-nakutkan umat, sedangkan umat jauh tertinggal dan tenggelam dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Hebat sangat ilmu kau, hebat sangat rohani dan kebatinan kau. Tak habis-habis bercakap pasal Dajjal, pasal Dukhan, pasal langit nak runtuh, pasal banjir besar. Sedangkan bangsa, generasi, anak-anak yang beragama Islam, generasi Islam, terpuruk di dalam kesukaran hidup. Tapi orang-orang macam kau bercakap dari hal apa? Kita akan dilanda banjir, kita akan dilanda kemarau yang panjang, kita akan dilanda kelaparan. Jika semua perkara itu berlaku, banjir besar, Dukhan, Dajjal, bukankah semua itu di dalam perancangan Allah Ta'ala? Jika Allah yang rancang, lebih banyak kebaikan dan tidak ada keburukan, apa yang kau beri ya sangat sebenarnya? Nak bercakap dari hal Imam Mahdi, dari hal tentera Mahdi, dari hal berbai'ah. Kenapa? Perjuangkan apa yang ada di depan mata sekarang. Bercakap sesuatu perkara yang benar lagi benar sekarang. Bukan bercakap perkara yang akan datang yang engkau pun tak tahu bila perkara itu akan berlaku. Kalau bercakap pasal ilmu, jangankan Dajjal, Allah saja engkau boleh kenal. Sehingga engkau kenalkan Allah. Sedangkan nasi, beras juga tidak boleh menjadi nasi dengan ucapan kau. Melainkan engkau terpaksa basuh dan tanah. Jadi, jangan bercakap dari hal kenal Allah. Jangan bercakap dari hal ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat. Jangan. Bercakap dari hal perkara yang berlaku. Perangi pemimpin-pemimpin yang zalim, yang seleweng, yang rasuah. Berbetulkan sistem ekonomi negara mengikut sistem dan lunas agama. Jika inilah ulama yang ada, engkau lihat, kita lihat parti PAS yang ada. Kalau parti PAS lah diberi peluang untuk memimpin sebuah negara, bagaimana nak memimpin sebuah negara jika asyik bercakap dari hal surga, bidadari, dari hal akhirat? Bagaimana? Bagaimana nak memimpin sebuah negara jika bercakap tak lain dari hal dosa, pahala, neraka, barzak? Bagaimana? Tapi bila diberi kuasa, kamu lebih rakus dari rakus. Kamu lebih penipu dari penipu. Bahkan kamu bukan saja jual negara, bukan saja jual generasi, bukan saja jual tanah reserve, bukan saja jual bala, tapi kamu jual agama. Kamu jual Allah dan jual Muhammad. Baiklah, aku rasa cukuplah sampai sini. Sekarang bukan masa untuk berpolitik. Sekarang masa untuk kita berjuang. Bangsa Melayu, tanah Melayu
memerlukan pahlawan, memerlukan pendekar, memerlukan pejuang, memerlukan panglima, memerlukan Laksmana untuk meluruskan pemimpin-pemimpin yang ada. Di zaman Rasulullah itu, pada zaman para sahabat, pada zaman Sayyidina Umar, tak kala dia dilantik menjadi khalifah, apa kata sahabat? Jika engkau tidak lurus, aku akan luruskan engkau dengan pedang ini. Tapi sekarang, jika perkataan itu digunakan pada pemimpin, belum sempat ayat itu engkau habiskan, nescaya berduyun-duyun kenderaan datang untuk bawa kita ke lokal untuk dihukum mengikut undang-undang Majusi dan Nasrani. Kerana itu, jangan bercakap dari hal agama jika sebenarnya kamu bukanlah orang-orang yang memperjuangkan agama, memperjuangkan Allah dan Muhammad, memperjuangkan agama, memperjuangkan generasi, memperjuangkan tanah dan air. Bukan. Aku sudah hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.